Subhanallah, Alhamdulillah. Tadi kita dah belajar bersama dengan Ustaz Dr. Nur Hadi, bersama dengan Farah, dan hari ini kita nak teruskan lagi misi kita dalam perjalanan kita mencari ilmu. Semoga kita semakin menghampiri mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin meningkatkan lagi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jom kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW dikirim kerana untuk meningkatkan ataupun membentuk, mencantikkan akhlak kita. Antara cabang-cabang akhlak tu adalah hormat menghormati. Jadi kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nasir Kamaruddin merupakan pengurusi Wadah Pencerdasan Umat Malaysia Negeri Perak yang akan berkongsi tentang nilai hormat dalam Islam. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dengar kabarnya duduk di Cemor Perak ya? Saya Cemor kira-kira 17 kilometer dari Ipoh. Ya, jadi perjalanan pagi tadi ke sini macam mana? Oh, saya menginap di sini. Alhamdulillah. Petang semalam. Baik, Alhamdulillah. Tuan Haji, bila tengok Tuan Haji ni, saya teringatkan cikgu-cikgu saya dulu. Tuan Haji guru ke? Ya. Cikgu ya? Boleh panggil cikgu lah ya Tuan Haji? Boleh. Dulu mengajar subjek apa? Subjek bahasa dan juga agama. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan bercakap tentang bahasa agama ni, sebagai melihat seorang guru ni, rasa hormat tu sangatlah tinggi. Guru ni ada satu profession yang sangat kita hormati. Dan kita nak faham, dalam Islam sendiri kita nak dalami apa pengertian hormat menghormati ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina kufra wal fusuqa wal isyan. Dalam kehidupan kita, antara ciri penting yang merupakan akhlak teras dalam Islam ialah hormat. Dan kita tahu bahawa terutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sabda firman Allah Subhanahu wa taala, nabi itu akhlaknya adalah Quran. Kana khuluquhul Quran. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi yang menyebut bahawa sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kehidupan kita ini akan dikatakan sempurna kalau kita dapat mendidik diri kita dengan akhlak yang mulia. Dan antara akhlak mulia yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah akhlak yang berkaitan dengan hormat. Jadi hormat ini adalah memandang sesuatu ataupun seseorang dengan pandangan yang tinggi. Kita memandang seorang itu dengan pandangan yang tinggi, kemudian diikuti dengan layanan yang baik. Kita berikan layanan yang sopan, layanan yang istimewa. Kita memuliakan seseorang, dan malah kerana hormatnya kepada seseorang itu, kita sedia memberikan khidmat. Jadi inilah sebenarnya nilai hormat yang sangat diperlukan ketika ini. Baik, Alhamdulillah. Jadi saya sempatlah catat daripada hormat ni, kita memandang seseorang tu dengan satu pandangan yang tinggi, kita beri layanan yang baik. Jadi insya-Allah supaya kita boleh memuliakan dia dan berkhidmat untuk dia. Macam sebagai seorang guru sekarang ni, saya difahamkan Tuan Haji juga berkhidmat untuk kompleks pendidikan Al-Ummah di Cemor Perak ya. Di situ dah berapa lama mengajar juga di situ? Berapa lama dah mengajar di situ? Lebih daripada 26 tahun lah. Allahu Akbar. Dan sekolah ni berapa tahun dah kalau dah mengajar? Sekolah 30. Sekolah dah 30 tahun. Mengajar dah 26 tahun, masya-Allah. Jadi kita kalau tengok cikgu-cikgu, kita sayang sangat dia cikgu. Tuan Haji, dan kalau kita tengok dalam Al-Quran dan hadis, pasti macam Tuan Haji rujukan tadi, ada nilai-nilai hormat yang perlu kita pegang, kita rujuk. Mungkin kita tahu bahawasanya Rasulullah SAW ada satu contoh tauladan yang sangat sempurna kalau nak bercakap tentang hormat. Hormat ni kadang kita rasa macam orang tu kaya baru kita nak hormat. Kan? Orang tu datang dengan kereta besar baru kita nak rasa hormat. Tapi kalau orang tu ala ada, kita pun pandang nak tak nak je lah. Hormat bersyarat. Macam mana tu kalau hormat bersyarat? Ya, dalam kehidupan ini kita tergolong daripada berbagai-bagai golongan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berpangkat, ada yang berilmu. Jadi kesemua itu Islam letakkan di posisi
mulia, bahawa kita sebagai hamba Allah, kita kena memuliakan sesama makhluk mengikut kedudukan. Kedudukan maksudnya kalau dia sebagai bapa misalnya, kita sudah tentulah sebagai anaknya wajib memuliakannya. Memuliakan ibu bapa ini sampai dari segi panggilannya pun. Ada yang panggil papa, ada yang panggil ayah, ada yang panggil bapa, ada yang panggil daddy. Panggilan itu sudah menggambarkan hormat kita kepada orang tua. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lain. Kita memanggil guru dengan panggilan mulia, cikgu ataupun ustaz. Itu adalah penanda, itu adalah petanda bahawa kita menghormati seseorang. Kita panggil, malah dalam budaya Melayu, untuk menampakkan budaya hormat itu, dalam kehidupan berkeluarga, kita ada Pak Long, ada Mak Long, ada Mak Ngah. Kita panggil dengan panggilan gelaran-gelaran tertentu sebagai tanda hormat kita kepada seseorang, orang tersebut. Tidak seperti Barat. Barat mungkin ada yang memanggil ayahnya dengan panggilan nama. David, John, apa segala macam. Jadi kita tidak. Sebab Islam mengajar kita untuk sentiasa hormat dan memuliakan orang. Ini adab yang sangat dititik beratkan oleh Islam. Dalam melihat ataupun menghayati nilai hormat dalam masyarakat ini, kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang berbunyi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Maksudnya bukanlah termasuk daripada golongan kami mereka yang tidak mengasihi anak-anak kecil dan tidak pula menghormati orang-orang tua kami. Jadi ini satu perkara yang sangat dititik beratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia harus menjadi akhlak bagi orang yang beriman, bahawa dengan kanak-kanak ataupun orang yang lebih muda, dia menampilkan menterjemahkan ataupun menunjukkan sikap kasih dengan panggilan itu. Sebab dalam budaya kita panggil yang kecil panggilannya adik, abang memanggil adik, kemudian kita memanggil yang tuanya dengan panggilan-panggilan yang saya sebut tadilah, Pak Long dan sebagainya. Itu adalah manifestasi daripada penghayatan kita kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menekankan soal wajibnya kita memberi penghormatan mengikut kedudukan seseorang. Yang kecil kita kasihi, yang tua kita hormati. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau cikgu Tuan Haji dah mengajar selama 26 tahun, dulu masa saya kecil-kecil, dah ajar 3 jam 4, kita dengar orang-orang yang lebih dewasa berkata, dulu lain, budak-budak zaman sekarang ni perangai macam ni. Bila saya dah begini, dah besar, dah ada anak-anak pula, saya pun cakap benda yang sama pada anak saya. Adakah memang cikgu, secara ringkas cikgu tengok perubahan akhlak ni memang ketara sangat atau macam mana? Beza tak anak murid dulu dengan sekarang? Ya, dari segi umumnya begitulah. Ini oleh kerana pengaruh zaman sekarang ini jauh lebih kuat, tekanannya dihadapi oleh anak-anak kita berbanding dengan zaman dulu, dengan gadgetnya, luasnya media sosial, gadgetnya, dengan internetnya. Ini semua akan mempengaruhi cara berfikir dan kelakuan kanak-kanak. Sebab itulah kita perlu memberikan pendidikan agama. Sebab itu kita tubuhkan Kompleks Pendidikan Al-Ummah ini terlibat dalam pendidikan sejak 30 tahun lalu, menubuhkan sekolah rendah Islam untuk kita didik anak-anak kepada akhlak yang baik, termasuklah nilai hormat tadi. Dan bukan setakat kita ada sekolah rendah Islam Al-Ummah, tapi juga kita ada sekolah menengah yang kita namakan sebagai Madrasah Al-Hikmah, untuk membantu komuniti ataupun masyarakat kita untuk mendidik anak-anak yang akhirnya menjadi anak yang soleh, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Itu dia, masya-Allah. Kadang kita fikir
Kalau tak tahulah macam mana pandangan para penonton semua, kalau dulu lah, kalau boleh kita ingatkan semula, kalau orang-orang kita panggil orang tua lah tengah bercakap, kalau kita pun duk main gedegang-gedegung kat tepi tu, dia orang jeling dan jenggilkan mata, kita dah kecup perut dah, lepas ni habislah aku kena lanyak. Kadang-kadang bila kita nak lalu kan, kalau anak sekarang dia lalu je depan muka kita kan kalau kita tengah berborak, tapi kalau dulu kita nak lalu belakang pun kita cakap, mak tumpah lalu kat belakang, minta ampun, tumpah lalu kat belakang, betul ya? Itu tumpah lalu kat belakang, kat depan kita lari je sekarang. Apakah pandangan anda? Kalau anda rasa sebegitu juga cabarannya, boleh tulis kat dalam ruangan komen, insya-Allah. Dan kita akan berehat seketika. Kembali pas ini kita nak lihat, adakah sistem pendidikan hari ini cukup untuk mendidikkan ilmu agama sahaja? Adakah akhlaknya bagaimana? Bersama dengan Tuan Haji Muhammad Nasir Kamarudin, kita akan jawab selepas ini. Kita berehat seketika. Allazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan dan baginya pahala yang besar. Tuan-tuan, puan-puan, saya sedang berada di tapak projek Kompleks Pendidikan Al-Ummah yang tersergam indah di belakang ini. Kami mengambil kesempatan untuk merayu tuan-tuan dan puan-puan, para dermawan, untuk terus membantu kami bagi menyiapkan projek pendidikan ini. Hulurkanlah sedekah dan teruskan membantu kami. Kongsikan rezeki tuan-tuan dengan terus menyumbang sehingga projek ini dapat disiapkan. Allah, cantiknya bangunan dia Tuan Haji. Tahniah. Bila dijangka siap tu? Untuk pasal ini, pasal 1, pasal 2 ni kita jangkakan di hujung tahun. InsyaAllah. Hujung tahun ya. Berapa ramai pelajar yang bakal diletakkan di situ? Untuk ini dia sekitar 300-400. Jumlah keseluruhan pelajar? Kita merancang untuk 2,500. Subhanallah, ya Allah, ya Tuhanku. Inilah dia anak-anak pewaris bangsa yang kita nak zahirkan. Dan bila bercakap tentang kompleks, tentang tahfiz dan sebagainya, kadang kita ada kerisauan. Kerisauan kadang bila tempat-tempat yang untuk mengajar Quran ni, kadang ibu ayah hantar sebab anak-anak dia dah tak boleh kawal dah. Dia hantar je kat situ. Jadi kadang melahirkan anak-anak yang hanya boleh menjadi pita rakaman pada Al-Quran, tapi tiada penghayatan. Tak ada nilai hormat dia. Tahfiz dah, tapi cakap dengan ibu ayah masih lagi kasar, masih lagi tak hormat orang tua dan sebagainya. Bagaimana ni risiko bila hilangnya nilai hormat dalam diri seseorang tu, Tuan Haji? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini saya nak kaitkan tentang nilai hormat yang tidak diamalkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Diperintah sujud dalam pengertian hormat, tunduk, hormat. Maka malaikat semuanya sujud, semuanya menghormati ataupun tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, kecuali iblis. Dan iblis ini tidak mahu tunduk kerana ada sifat yang disebut sebagai sombong. Aba wastakbar, dia seorang yang penentang dan juga takabur. Dan itu menyebabkan dia dimasukkan dalam golongan, dalam kelompok kafir. Jadi para penonton sekalian, nilai hormat ini sudah lama diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu kepada para malaikat, supaya hormat kepada ciptaannya yang baru, iaitu Nabi Allah Adam. Tetapi berlaku dua keadaan ketika itu. Satu kelompok, yakni diwakili oleh para malaikat, mereka mendengar arahan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan supaya mereka hormat kepada Adam, lalu mereka hormat. Maknanya mereka mengamalkan nilai hormat yang diperintahkan oleh Allah SWT. Berbanding dengan iblis. Iblis mengambil sikap menentang. Dan penentangan itu atas rasa kemuliaan diri itu lebih baik daripada Adam yang dicipta daripada tanah. Jadi ini menggambarkan sifat takabur. Jadi bila kita kaitkan dalam suasana manusia yang hidup zaman berzaman sehinggalah kini,
bahawa kita dapati ada dua watak ini. Kedua-dua watak ini berlaku secara berterusan sekarang dan hingga kiamat. Ada yang mengamalkan, menerima perintah Allah untuk mengamalkan sifat hormat, ada yang mengambil pendekatan ataupun enggan seperti yang diwariskan oleh para iblis. Jadi sidang penonton sekalian, hormat ini kita sangat perlukan dalam kehidupan untuk keharmonian masyarakat, supaya masyarakat boleh hidup dalam suasana aman damai antara satu sama lain. Kalau dalam rumah, anak dengan ibu bapa. Kalau dalam rumah juga, suami dengan isteri. Isteri dengan suami. Perlu kepada nilai hormat ini. Dan keluarga akan menjadi sejahtera, keluarga akan menjadi bahagia kalau nilai hormat ini diamalkan oleh seluruh anggota keluarga. Bukan setakat itu. Nilai hormat itu juga penting ketika kita berjiran. Hormat kepada jiran. Sehingga kan kalau dalam bab jiran ini, dia akan menyebabkan seseorang yang tidak menjaga hati jiran itu akan dikira cedera ataupun bermasalah dari segi imannya. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jiran. Jadi Allah kaitkan buat baik dengan jiran itu dengan iman. Kalau kita baik, kalau kita sentiasa menjaga keharmonian hubungan kita dengan jiran, dengan kita menunaikan hak-hak jiran, maka itu petanda bahawa kita sempurna imannya. Jadi hormat, sekali lagi dalam konteks kejiranan ini, nilai hormat tadi mesti diangkat sebagai satu watak atau karakter dalam hidup bermasyarakat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Sangat penting tu, hormat pada orang sekeliling, hormat pada jiran juga satu perkara yang sangat penting. Kita hidup berjiran, kadang jumpa berlaga bahu pun. Belaga bahu pun tak kenal. Dan Tuan Haji, mungkin kita juga nak kongsikanlah tentang bagaimana ikhtiar dan usaha bagi pembinaan kompleks pendidikan Al-Ummah ni. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan jugalah siapa yang boleh sama-sama turut serta. Mudah-mudahan akan adanya terbina sekolah ini, ada 300 daripada 2,500 pelajar keseluruhannya boleh memberi manfaat pada diri kita dunia akhirat. Ya. Kompleks pendidikan Al-Ummah ini kita mula membangunkannya di tapak seluas 4 ekar milik Majlis Agama Islam Negeri Perak yang diwakafkan khas kepada KPU, Kompleks Pendidikan Al-Ummah. Dan kita mulakan projek membangunkan bangunan Pasar 1 dan Pasar 2 di tanah ini bermula awal tahun ini. Dan alhamdulillah dalam tempoh 6 bulan kita sudah berjaya menyiapkan 80% bangunan Pasar 1 dan Pasar 2. Dan kita telah berjaya dengan pertolongan masyarakat di luar sana, para dermawan. Kita berjaya mengumpul 4.5 juta dalam tempoh yang mengambil masa lebih kurang 5 ataupun 6 tahun lah. Kita berjaya. Dan keperluan untuk menyiapkan secara keseluruhan sehingga bangunan itu boleh digunakan adalah 6 juta. Jadi kan itulah dalam tempoh sekarang kita memerlukan lebih kurang 1.5 juta lagi untuk kita siapkan bangunan tersebut. Ketika ini kerja-kerja memasang bata, memasang pintu, bingkai tingkap, dan kemudiannya akan kita wiring elektrik, kemudian memasang bumbung,
Dan kerja-kerja ini kita rasa kita boleh siapkan di akhir tahun ini, insya-Allah. InsyaAllah akhir tahun ini selesai. Dan sebab itulah saya ingin merayu kepada para penonton, para dermawan, khususnya mereka-mereka yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bersama-sama menyumbang kepada kami bagi menjayakan, bagi menyiapkan bangunan yang sangat penting untuk menjadi tempat anak-anak belajar dan dididik. Jadi saya rayu kepada tuan-tuan di luar sana untuk terus memberikan sumbangan. Subhanallah, terima kasih Tuan Haji. Semua maklumat kita kongsikan di kaca televisyen sekarang ni ada, anda pun dah saksikan bagaimanakah bentuk rupa bangunan tu bila siap nanti. Mudah-mudahan, terima kasih para dermawan yang ikhlas, yang baik hati. Tak perlu tunggu kaya baru kita nak berkongsi rezeki. Mudah-mudahan kita kongsi sekarang, Allah tambah lagi kekayaan kita. Jadi terima kasih Tuan Haji, mudah-mudahan semoga berjaya Kompleks Pendidikan Al-Ummah ni di Cemor Perak ya. Terima kasih cikgu. Masya-Allah. Biasanya ada cikgu macam ni kan, Allah lembut, sejuk hati kita. Daripada tuan-tuan semua, kita berehat seketika, kembali lepas ini insya-Allah.